Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita akan bincangkan satu topik besar iaitu fungsi dan graf. Untuk yang mula-mula ini kita akan membincangkan mengenai hubungan dan fungsi. Baik, kita start dengan hubungan terlebih dahulu. So, seperti yang kita lihat dekat sini, berikut adalah takrifan bagi hubungan. So, maksud dia kita ada suatu set X dan kita ada suatu set Y, dan di mana di dalam set X ini ada elemen-elemen dia lah. Sama jugalah dengan set Y, juga terdapat elemen-elemen di dalam set Y tersebut. Jadi, hubungan antara set X dengan set Y ialah pemetaan unsur-unsur dalam set X dengan unsur-unsur dalam set Y. Okey, so ada set X, ada set Y, maka ada suatu pemetaan di antara set X ke set Y, dari unsur dari set X ke unsur dalam set Y. Okey, itu adalah hubungan. Baik, mari kita lihat contoh. Berikut adalah satu contoh yang untuk menerangkan suatu hubungan. Katakan kita ada dua set, iaitu set X dan set Y. Seperti berikut Set X, ini adalah set Y So, elemen bagi set X adalah 2, 3 dan 5, manakala set Y pula consist of the element of 7, 8, 9 and 10. So macam ni lah So jadi kita perhatikan ini adalah set X, ini adalah set Y. Berlakunya adanya pemetaan di antara set X ke set Y. Okey, so ini menunjukkan suatu hubungan. Okey, so jadi kita ada satu pemetaan yang beranak panah, dan specifically anak panah ini sebenarnya menunjukkan satu hubungan yang apa? Dia adalah suatu hubungan yang menunjukkan faktor bagi. Faktor bagi. So, jadi anak panah menunjukkan hubungan adalah faktor bagi dari set X ke set Y. Maksud dia apa? Maksud dia adalah, kita ambil contoh, katakan 2. 2 ini adalah faktor bagi 8. Nampak? Yang garis yang berwarna merah itu. So, dan 2 juga merupakan faktor bagi 10. Itu maksud dia. So, contoh lain, katakan 5 ni 5 ni arah anak panahnya ke sini kan. So, maksud dia 5 merupakan faktor bagi 10. Nampak tak? So, ini adalah suatu hubungan. Boleh? So, jadi apabila kita dah ada diagram yang macam ini, kita lihat pula dalam bentuk pasangan tertib. Pasangan tertib tu apa? Pasangan tertib tu adalah X dan Y. Dia adalah koordinat Ada X, ada Y. So, mana datang X tu? X tu datangnya daripada set X. Yang Y tu adalah dari set Y. So, based on this diagram, kita dapat mengenal pasti pasangan tertibnya adalah ada 4 semuanya. Ada 4 semuanya, iaitu 2, 8, 2, 10. Nampak tak? 2, 8, 2, 10. So situ dah ada dia punya dua pasangan tertib dia. Lepas tu ada 3, 9 dan diikuti dengan 5, 10. Nampak tak? So berikut adalah pasangan tertib bagi set X dan set Y ini. Boleh? Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita lihat pula jenis-jenis hubungan. Okey, tadi kita telah membincangkan hubungan itu apa. Now, kita lihat hubungan itu sendiri secara khususnya dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah 1 ke 1, banyak ke 1, 1 ke banyak dan juga banyak ke banyak. Baik, daripada keempat-empat hubungan ini, kita akan cuba fokuskan kepada yang nombor 1 dan nombor 2. Sebab apa? Sebab nombor 1 dan nombor 2 ini merupakan suatu fungsi. Harus ingat bukannya semua hubungan itu adalah suatu fungsi. Hanya hubungan yang tertentu sahaja yang boleh kita katakan ia adalah suatu fungsi.
So secara umum dia hubungan yang macam mana yang boleh kita katakan satu fungsi? Hubungan 1 ke 1 dan juga banyak ke 1. Sebenarnya ada cara lain macam mana kita nak mengenal pasti satu fungsi ini, tetapi untuk peringkat awal ini kita lihat ya. Baik, saya nak tunjukkan apa dia 1 ke 1 dan banyak ke 1. Mari kita lihat contoh sebelum ini. Sekejap. Okey. Baik, kita lihat diagram ini ya. 1 ke 1 contohnya yang ini. 5 dan 10 ini. Nampak tak? Ini adalah 1 ke 1. So maksud dia 1 tu merujuk kepada set X, satu lagi merujuk kepada set Y. Begitu juga dengan 3 dan 9. 3 dan 9 ini 1 ke 1. Okey. So tetapi kalau kita lihat kepada unsur 2 ni, 2 ini nampak tak? 1 ke 8, 2 ke 8, 2 ke 10. So maksud dia dekat sini 1 ke banyak. Nampak tak? Okey. So ini yang saya maksudkan. Okey, kalau kita ambil contoh lain katakan ya, misalnya kita ada 2 dan 3 ya. 2 3 ni, katakan 2 dan 3 ni dipetakan kepada nombor 7. Unsur 7 ini. So maksud dia 2 anak panahnya ke 7, 3 anak panahnya ke 7 juga. So kalau macam tu, kita katakan dia adalah banyak ke 1. Nampak tak? So, itu adalah istilah yang kita gunakan lah ya. So, saya dah terangkan 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1. Okey? So, itu adalah maknanya. Baik. Kita lihat kat sini. Cuma harus diingat ya, kalau suatu fungsi, suatu hubungan itu merupakan 1 ke 1 dan banyak ke 1 sahaja yang merupakan suatu fungsi. Yang lain tu, dia bukan satu fungsi. Boleh? Baik, kita lihat contoh yang ini. Contoh, belum lagi contoh. Kita terus kepada fungsi terlebih dahulu. Fungsi ni ya, nanti kita lihat contoh. Baik, yang kita nampak dekat depan ini adalah takrifan bagi suatu fungsi. Dan jika kita baca elok-elok, lihat ya. Suatu fungsi f dari set X kepada set Y adalah suatu hubungan yang memadankan setiap unsur dalam X dengan satu dan hanya satu unsur dalam Y. Maknanya, untuk dalam set X ini, setiap unsur akan merujuk kepada, yang pertama sekali, yang paling penting adalah setiap unsur dalam X mesti dipetakan keluar. Boleh? So, misalnya, contoh. Kita bagi contoh sekejap. Kita lihat dekat sini. Saya nak tunjuk contoh. Contoh tak ada. Okey, contohnya macam ni. Katakan kita ada macam ni ya. Kita pertimbangkan yang ini. Ini sebenarnya adalah fungsi 1 ke 1. Okey. So, jadi misalnya katakan ini ada 3 unsur, ini pun ada 3 unsur. Katakan yang C ni tidak dipetakan. Yang ini, katakan tak ada. Yang ada hanyalah A kepada 1, B kepada 2. C kepada 3 ni tak ada katakan. So, kalau C kepada 3 ni tak ada, maksud dia bukan satu fungsi. Ya, dia bukan satu fungsi. Sebab kriteria fungsi itu, setiap elemen dalam set X ini mesti dipetakan keluar. Okey? Boleh? So, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang ini ya. Setiap unsur dalam X. Ya. So, jadi, itu, yang ini satu. Yang kedua adalah satu dan hanya satu unsur dalam Y. Apa maksud dia? Maksud dia, kita nak beritahu yang dalam Y ini, apabila dipetakan, dia mesti unik. Dia mesti unik. Baik, kita ambil contoh satu. Kita ambil contoh yang tadi tu. Sekejap. Baik, kalau kita lihat yang ini kan, nampak tak yang pemetaan hubungan yang warna merah ini, garis anak panah yang berwarna merah ini. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, nampak tak? 2 dipetakan kepada 8, 2 dipetakan kepada 10. Jadi, dekat Y kat sini, ada 2 nilai. Ada 2 unsur kan? Dipetakan daripada X ini,
dekat sini ada dua unsur. Jadi dia tak unik. So, bila dia tak unik, maka dia bukan satu fungsi. Boleh? Ya, satu dan hanya satu tu bermaksud dia unik, ada satu sahaja. Okey, contoh lain. Katakan kita ambil contoh tadi, katakan 2 ini dipetakan kepada 7. Okey. Lepas tu 3 ini dipetakan kepada 7 juga. Ya, 2 kepada 7, 3 ke 7. Jadi, kita perhatikan dalam set Y ini 7 itu satu saja. Walaupun dari X ini ada 2, tetapi dekat Y sini dia dipetakan kepada 7 saja. Maka dia unik. Maka dia adalah fungsi. Boleh? Okey? So, kita lihat semula takrifan tadi. Yang ini So, dari sini sebenarnya, mari kita lihat beberapa contoh. Okey. Berikut adalah contoh pemetaan bagi hubungan. Dan 2 daripada 4 hubungan yang kita bincangkan tadi merupakan suatu fungsi. Baik, yang pertama, ini adalah fungsi 1 ke 1. Okey, fungsi 1 ke 1. Okey, pertama sekali, semua elemen daripada set X dipetakan. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setiap satu ini dia adalah unik. Ya, dia adalah unik. Jadi, yang ni okey lah ni. Ya, dia terima 1, 1, 1 dan sebagainya. Boleh? Okey. Contoh yang kedua, lihat kat sini, 1 ke banyak. Ya, 1 ke banyak. Cuba lihat dekat sini. Yang pertama sekali, kita lihat pada set X ini, semua elemen ini dipetakan keluar. Dan okey. Syarat pertama tu okey dah. Cuma, yang kedua ini, kalau kita perhatikan, cuba tengok ya. Cuba tengok B dengan C ni dulu. B dengan C ni dulu, B dipetakan ketiga. C dipetakan ketiga juga. Bermakna this part okey. Sebab dia unik satu unsur, iaitu 3. Boleh? Tetapi yang untuk ini pula, A ni dipetakan ke 1 dan A ni dipetakan ke 2. Jadi ini dah ada 2 unsur. Maka dekat sini problem dia. Okey? Dekat sini problem dia. So, dia dah tak unik. So, oleh sebab itu, yang ini bukan merupakan satu fungsi. Dan bahagian ini, yang saya gerakkan mouse ini kita katakan 1 ke banyak. Nampak tak? Yang BC ni, yang ini banyak ke 1. Yang atas ni, 1 ke banyak. Maka, as a whole, dia bukan suatu fungsi. Boleh? Baik, contoh yang seterusnya pula, ini adalah fungsi. Ya, ini adalah fungsi. Lihat, yang C ni 1 ke 1 kan? Yang A dengan B ni adalah banyak ke 1. Ya, banyak ke 1. So, A kepada 1, B kepada 1. Jadi, dekat sini unik. 1 sahaja. Okey. So, yang ini pula, kita lihat semua elemen bagi X, semua unsur-unsur bagi X dipetakan keluar. Jadi, should be okay. Tetapi, kalau kita lihat betul-betul, dekat sini, Y kat sini, tidak semua unsur Y ini dipetakan dari X. Nampak tak? Tetapi, itu bukan syarat bagi suatu fungsi. Syarat bagi suatu fungsi daripada X ini mesti dipetakan keluar. Dari Y ini dia hanya 1 ke 1 saja. 1 dan hanya 1. Dia tak menyatakan apa-apa. Kalau 2 ni tidak dipetakan, maka dia bukan fungsi. Dia tak menyatakan apa-apa dekat situ. So, kita yang ini bukan kriteria yang penting. Ini masih lagi suatu fungsi. Boleh? So, saya dah terangkan ini adalah 1 ke 1, ini adalah 1 ke banyak, ini adalah banyak ke 1, suatu fungsi, dan berikut adalah banyak ke banyak. So, kamu boleh lihat ya, ini adalah satu contoh banyak ke banyak yang bukan merupakan suatu fungsi. Okey ya. Baik, kita lihat kepada bahagian yang seterusnya, kita nak membincangkan mengenai domain, julat dan juga
kodomain, ya, bagi suatu fungsi. Baik, mari kita lihat yang ini. Kita pertimbangkan set X dan set Y seperti berikut. So, dalam set X ada banyak unsur dia, ada banyak elemen dia, dan di dalam set Y pun ada banyak unsur dia. Yang pertama sekali, adakah dia merupakan satu fungsi? Jawapannya ya. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita perhatikan dalam set X, semua elemen ini dipetakan keluar. Nampak? Satu pun tak cicir. Itu adalah yang paling penting. Yang kedua, kita lihat kat sini, kita jangan kisah. Kalau kita lihat betul-betul, ada satu, ada dua, ada tiga unsur kan yang tidak dipetakan dari X, betul tak? Tapi itu bukan syarat dia untuk satu fungsi yang pada Y ni. Yang pada Y ni, yang paling penting adalah unik. Jadi kita perhatikan dekat sini, nampak tak ini? Negatif 1 dengan 1 ini dipetakan ke 1. Jadi dia unik. So tak ada masalah. Ini settle. Yang 2 ni pula, 2 dipetakan ke 4. Pun unik juga. Ya, ini 1 ke 1. Yang ini apa tadi? Banyak ke 1 kan? Yang ini pula banyak ke 1 lagi. Iaitu negatif 2 dan 4 dipetakan ke 16. Unik lagi. Jadi semuanya tak ada masalah. Dia mematuhi takrifan bagi suatu fungsi. Maka ini adalah suatu fungsi. Boleh? Jadi kita nak identify apakah domain, apakah julat, apakah kodomain if we are given diagram ini. Baik. Domain ini secara umum dia adalah X. Julat ini secara umum dia adalah Y. Kodomain ini adalah Y juga. Apa bezanya julat dengan kodomain? Nanti kita lihat ya. Yang pertama sekali, domain. Domain adalah semua unsur bagi set X. Iaitu kalau kita lihat, ini dia. Domain, notation dia adalah DF ya. D besar, F kecil dekat situ. So jadi, domain bagi F adalah all X values. Jadi kita ambil semua sekali, inilah dia domain bagi fungsi F tersebut. Ini fungsi F ni yang ini So, julat ni apa? Julat ini adalah, tengok betul-betul, 1, 4, 16. Yang terlibat sahaja, yang dipetakan sahaja. Nampak? 1, 4, 16. Itu adalah julat. Boleh? Kodomain ini adalah semua sekali. Boleh tak? So, 0, 1, 4, 16 hingga 49. Ni, all this elemen ini adalah mewakili kodomain. Boleh? Okay. Now, kita pergi kepada satu subtopik kecil dekat sini, iaitu pengiraan fungsi. Ini contoh mudah sahaja. Dapatkan nilai bagi F negatif 2 jika diberi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2. So, ini adalah fungsi. Ini adalah, kalau secara spesifiknya, ini adalah fungsi kuadratik. Jadi, apabila kita nak mendapatkan nilai bagi suatu fungsi, nampak tak dekat sini? Ini sebenarnya adalah nilai x. So, apa yang perlu kita buat adalah, kita perlu substitutekan nilai x ini ke dalam fungsi berikut. So, kita masukkan aja seperti yang kita nampak dekat sini. Boleh ya? So, jadi maknanya dekat sini kita ada, lepas kita substitutekan nilai ini, kita akan buat sedikit pengiraan dan kita akan dapat nilai 2. Jadi, perhatikan dekat sini, kita boleh katakan dekat sini ya, f minus 2 sama dengan 2 ni kan. Ini hasil kita tadi kan. Ataupun kita nak tulis y sama dengan 2 pun boleh juga. So, secara umum dia, ini adalah domain. Sementara hasil yang kita dapat ni adalah julat. Atau kadang-kadang disebut image. Okey? Boleh nak? Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang ini, kita lihat, dia ada perkataan image dekat sini. Baik, kita lihat soalan dia. Diberi suatu fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Ini adalah suatu garis
lurus. Soalannya, dapatkan nilai X yang imejnya adalah 11. Ini bermaksud adalah julat. Julat dia 11. Jadi kalau kita rujuk kepada yang sebelum ini sekejap. Nampak tak dekat sini? Nampak tak? So maknanya 11 tu kita akan letak dekat sini. Sebab ini akan merujuk kepada julat dia, image dia. Oleh sebab itu, dalam pengiraan kita boleh buat macam ni. Okey, fx sama dengan 11 dan fx itu memang diberi 2x tambah 5 kan. So equal to 11. Kita buat sedikit pengiraan, kita dapat x sama dengan 3. Boleh? So yang B pula, nilai x jika fx sama dengan x. Yang ini telah pun diberi statement dia, kita hanya follow saja. Di mana akhirnya kita dapat nilai x juga, tetapi nilai dia adalah negatif 5. Boleh ya? Okey. Now kita pergi kepada bahagian ini. Satu contoh. Ini adalah suatu cara lain bagaimana kita nak menentukan domain dari suatu fungsi. Okey. So A, B, C ini semua ini merupakan suatu fungsi ya. So nanti kita lihat bentuk-bentuk ini di dalam perbincangan kita yang seterusnya. Baik, macam mana kita nak mengenal pasti domain bagi fungsi berikut? Jadi, dia sebenarnya ada beberapa cara macam mana kita nak buat. Salah satunya adalah seperti yang saya nak tunjukkan ini. Lihat ini ya. Baik, yang pertama, fx sama dengan square root, ini punca kuasa 2, x tambah 2. Jadi, kalau kita perhatikan, fungsi ini dia tertakrif untuk x tambah 2 lebih besar dan sama dengan kosong. Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita lihat dekat sini, nilai sebelah dalam ini paling kecil boleh kosong. Sebabnya kalau kita tekan kalkulator, punca kuasa 2 kosong, kita dapat kosong. Tapi kalau kita nombor itu lebih kecil dari kosong, dia akan memberikan, dia sebenarnya adalah suatu nombor kompleks. Ya, so kita dalam hal ini kita tidak mempertimbangkan nombor kompleks setakat ini. So kita hanya mempertimbangkan nombor nyata sahaja. So sebab itulah sebelah dalam ini mesti sekurang-kurangnya kosong ataupun lebih besar. Sebab itu kita boleh buat statement macam ini. X tambah 2 besar dan sama dengan kosong. Di mana seterusnya kita akan memperolehi x lebih besar dan sama dengan negatif 2. Maka kita boleh dapatkan domain dia. Domain dia adalah nilai-nilai x. X yang macam mana? X yang lebih besar dan sama dengan negatif 2. Ini statement ni penting ya. X element of real number ini memang common lah. So ini adalah domain dia. Baik, ini satu. Yang kedua adalah lon. Untuk lon pula, kita perhatikan, kalau kita perhatikan lon ataupun jika kita tahu graf lon itu macam mana, dia hanya tertakrif untuk x yang lebih besar daripada kosong sahaja. Okey? So, nanti kita lihat ya, macam mana lakaran lon dan macam mana sebenarnya domain itu boleh kita dapat. So, jadi secara ringkasnya, fungsi lon sebenarnya dia hanya tertakrif untuk x yang lebih besar dari kosong saja. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat nilai ini, maka kalau kita ambil kalkulator, kalau kita tekan lon kosong, boleh tak? Tak boleh kan? Tapi kalau kita tekan lon 1, boleh. Dia memberikan kita nilai. Lon 2 boleh, lon 3 boleh, lon kosong tak boleh. Kan? Lon negatif 1 pun kita tak dapat. Jadi maknanya bila kita ada fungsi lon, nilai x ini mesti lebih besar dari kosong. Jadi secara automatik dia yang ini merupakan domain bagi lon. Boleh? So kita tulis df sama dengan x. X yang macam mana? X yang lebih besar dari kosong. Okey.
So, seterusnya kita lihat fungsi yang ini. Fx sama dengan 1 per x. Ya, 1 per x ini, dia adalah tertakrif jika x ini tak sama dengan kosong. Okey. So, x ni boleh apa-apa nilai sebenarnya. Cuma, dia tak boleh sama dengan kosong. Sebab 1 per kosong, kalau kita tekan kalkulator, kita tak boleh dapat jawapan. Ya. Jadi, kita katakan domain dia apa? Domain dia adalah all real numbers, kecuali dia tak boleh sama dengan kosong. Okey? Boleh nak? Baik. So, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu perwakilan satu fungsi. Jadi, kalau kita perhatikan, fungsi ini, dia boleh diwakilkan dengan pelbagai bentuk. Ya? So, berikut saya telah senaraikan beberapa perwakilan bagi satu fungsi. Yang pertamanya adalah dari bentuk pemetaan. Yang inilah, ini kita dah bincang banyak tadi kan. So, dan jelas, kalau kita lihat fungsi ini, diagram ini, kita lihat, dia adalah fungsi apa ni? Fungsi 1 ke 1 kan? So, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. So, sangat jelas, dia adalah fungsi 1 ke 1. Ini adalah satu perwakilan fungsi. Yang kedua, dalam bentuk pasangan tertib. Ya? So, jadi, mengambil contoh yang ini, maka pasangan tertib yang boleh kita hasilkan adalah 1, 2, yang ini 1, 2, lepas tu 2, 3, yang ni 2, 3 dan juga 3, 4. Boleh? Okey, yang ketiga adalah perwakilan dia adalah dalam bentuk jadual. Dengan contoh yang sama juga, kita dapat menulis perwakilan dia sebagai berikut. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Okey? Dan yang keempat adalah dalam bentuk persamaan. So, persamaan yang boleh kita jana di sini adalah y sama dengan x tambah 1. Okey? So, sebagai contoh, kalau x ini 1, cuba lihat. 1 tambah 1, 2. Nampak? Kita dapat 2 kat sini. Kalau x tu 2, so 2 tambah 1, 3. Nampak? Dan kalau 3, 3 tambah 1, 4. Jadi ini adalah perwakilan dalam bentuk persamaan. Dan terakhir sekali perwakilan dia adalah dalam bentuk graf. So kita ambil yang ini. Jadi kalau kita cuba plotkan graf, maka kita akan dapat yang ini. Okey? So itu adalah perwakilan bagi fungsi. Ada 5 semuanya ya. Baik, ini pula apa? Ini adalah ujian garis mencancang. Untuk apa yang ni? Baik, ini ujian garis mencancang ini kita boleh gunakan jika kita mengetahui atau kita diberi diagram ataupun rajah bagi satu-satu fungsi tersebut. Contohnya, kita diberi diagram ini katakan. Ini adalah persamaan kuadratik. Okey, dan contoh lain kita diberi lengkung ini. Ini adalah apa? Ini adalah parabola. Okey, ujian garis mencancang kita gunakan untuk mengenal pasti sama ada suatu graf tersebut adalah suatu fungsi ataupun tidak. Itu tugas dia. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, bagi dua contoh ini, kita perhatikan contoh yang pertama, dia merupakan satu fungsi. Sebaliknya, contoh yang kedua, dia bukan fungsi. Jadi, dekat sini, kalau kita menggunakan ujian garis mencancang, kita boleh, yang ni ini adalah garis mencancang vertical line ni. So, kalau kita guna ujian garis mencancang, dia hit sekali pada lengkung ataupun graf tersebut, maka dia adalah fungsi. Sekali saja. Letaklah dekat mana-mana sekalipun. Dia akan hit sekali saja. Letak dekat sebelah kiri pun boleh. Dia akan tetap hit sekali saja graf tersebut. Itu adalah fungsi. Tetapi jika dia hit more than once, contohnya dia hit 2 kali kat sini kan, maka dia bukan merupakan satu fungsi. Boleh? So, itu adalah
ujian garis mencancang. In particular, kita boleh katakan dalam contoh ini dia adalah fungsi 1 ke 1. Ya? Hubungan dia 1 ke 1. Ya, satu nilai X, nampak ya sini ya. Satu nilai X akan memberikan kita satu nilai Y. Sementara dekat sini, cuba lihat. Satu nilai X akan memberikan kita dua nilai Y. Nampak? Nilai Y pertama dekat sini, nilai Y kedua dekat sini. Jadi, ini kita katakan hubungan ni adalah satu ke banyak. Dan kita tahu, satu ke banyak itu bukan merupakan satu fungsi. Nampak tak? Boleh nak? So, kita kena ingat ya, fungsi itu hubungan dia yang satu ke satu dan banyak ke satu sahaja yang merupakan satu fungsi. Satu ke banyak ni bukan. Boleh? So, itu adalah berkenaan dengan ini ya, ujian garis mencancang. Baik. Kita lihat bahagian seterusnya, iaitu jenis-jenis graf. Jadi kita akan melihat satu persatu ya. So ada banyak dekat sini, total dia ada 12. Kita start dengan apa yang dikatakan fungsi Mala, constant function, fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi kubik, fungsi punca kuasa 2, fungsi nisbah mudah, fungsi nilai mutlak, fungsi cebisan, ini adalah piecewise function ya. Fungsi eksponen, fungsi log, fungsi hyperbolik dan juga fungsi trigonometri. Baik, kita akan pergi satu persatu. Okey, berikut adalah fungsi malar. Okey, so inilah fungsi malar. Fungsi malar tu apa? Fungsi malar tu adalah suatu garis lurus dengan kecerunan kosong. Maksud dia apa? Maksud dia, kita lihat contoh, satu contoh kat sini. Kita ada, let's say, kita ada Y sama dengan 2. Yang ini. Ya, ini adalah satu contoh fungsi malar. Okey, dekat sini kita lihat, okey, sini salah sikit ya. Dekat sini, supposedly, ini bukan 3. Ini adalah 2, sorry. Ini adalah 2. Okey. So, inilah satu contoh fungsi malar. It's a straight line without a gradient. Contohnya ya. So, dia ada sedikit perbezaan nanti. Kita akan bincangkan di antara fungsi malar dengan fungsi linear ya. Fungsi linear adalah garis lurus juga tetapi ada kecerunan with gradient. Sama ada positif ataupun negatif lah. Itu kita bincangkan kemudian. Okey, so kalau kita lihat satu contoh fungsi malar seperti berikut, iaitu Y sama dengan 2 ataupun Fx sama dengan 2. Jadi, contoh lakaran graf dia adalah seperti berikut. Dan kita perhatikan juga domain dia, iaitu df sama dengan ini, df ini, dia adalah all real numbers. Ataupun kita boleh tulis dalam bracket notation, negative infinity dan positif infinity. Dan dia punya julat dia adalah 2. Maksud dia apa? Kalau kita lihat dekat sini, contoh fungsi malar ni kan, tadi kita katakan nilai-nilai X, iaitu domain dia semuanya tertakrif. Maksud dia adalah kita boleh ambil apa-apa juga nilai X, contohnya 1 kat sini, dia akan always hit the graph. So maknanya untuk satu nilai X, katakan X ni 1, apa nilai Y dia? Yes, it will hit the graph and will give us the value of Y, which is 2. Nampak tak? So sama juga kalau kita ambil, sini kita dah ambil 1, katakan ambil 10. 10 pun it will hit the graph and produce the Y value, iaitu 2 juga. Sama juga kalau kita ambil 100, 200, 1000 dan habis ke semua sampai ke sini, iaitu positif infinity, dia akan memberikan satu nilai Y. Itu kalau part sini. Kalau ambil part yang sebelah kiri, kalau kita ambil any positive value of X, it will produce the Y value, iaitu 2 juga. Nampak? So sebab itulah kita katakan X ini domain dia ya. Untuk domain kita akan ambil nilai X, dan nilai X itu merangkumi keseluruhan nilai X ini. Sebab itu kita katakan X is
all real numbers. Ya, tetapi untuk julat nilai y dia dah fix kepada nilai ini saja. Ya, 2 saja. Ya, so kalau y ni 5 katakan, maka julat dia adalah 5. Nampak tak? So in this case, contoh mudah ini, which is fx sama dengan 2, the domain adalah all real numbers dan julat dia adalah 2. Boleh? So ini adalah untuk fungsi mala. Yang seterusnya adalah fungsi linear. Fungsi linear ni apa? Apa beza fungsi linear dengan fungsi mala tadi tu? Fungsi linear ni dia adalah suatu garis lurus. Sama juga. Tetapi dia ada gradient. Iaitu dia ada kecerunan. Kecerunan dia bukan kosong. Itu maksud dia. Contoh. Kita lihat contoh dulu. Ini dia. Nampak? Dia is a straight line with a gradient yang tertentu. Okey, ini adalah positive gradient. Ya, kecerunan dia positif. Dan ini adalah kecerunan dia negatif. So, macam mana kita tahu dia positif negatif? Dekat sini saja. Lihat ya. Ini nilai M dia. Nilai M dia 1. Ini nilai M dia adalah negatif 2. Dia memberikan kita indikasi bahawa kecerunan bagi the first graph adalah the first line adalah positif, the second graph adalah negatif. So macam tu je. Baik. So dalam kes ini, kalau ini adalah contoh yang kita nak lihat, maka domain dan juga julat dia juga adalah all real numbers. Yang ini all real numbers juga. Domain F is all real numbers dan julat bagi F adalah all real numbers juga. Boleh? So maksud dia, kita boleh ambil apa-apa nilai X, dia tetap akan memberikan satu nilai Y yang tertentu. Boleh? So yang ini pun sama. Apa-apa nilai X yang kita ambil, it will always hit the graph and akan produce satu nilai Y yang tertentu. Jadi kita katakan X dengan Y ini, domain dan julat dia adalah all real numbers. Boleh nah? Okey, settle dua bentuk graf. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu fungsi kuadratik. Alright. So fungsi kuadratik, jadi persamaan umum bagi fungsi kuadratik adalah seperti berikut. Ya, A X tolak H kuasa 2 tambah K. So ini adalah bentuk umum bentuk pian Y lah untuk suatu persamaan kuadratik. Contohnya apa? Contohnya ini. Contoh fungsi. Nampak tak? Y sama dengan X kuasa 2 ataupun kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Nampak? So jadi ada pelbagai variasi dekat sini yang saya tunjukkan, di mana kita akan melihat beberapa contoh di bawah ini selepas inilah. Jadi kita lihat beberapa kriteria dulu. Jadi kita katakan, kita nampak ya H dan K ni. So H dan K ni adalah dia adalah vertex, ya, disebut vertex. Vertex ini dia boleh merupakan suatu titik maksimum ataupun suatu titik minimum. Dia bergantung kepada bentuk graf tersebut. Jadi yang membezakan cara kita nak menentukan titik maksimum ataupun titik minimum ini, dia ada dua bentuk sahaja fungsi graf fungsi kuadratik ini, iaitu yang kamu nampak ini, yang color biru ini. Ini kita katakan nampak seperti graf senyum. Itu hanyalah istilah yang kita gunakan, ya. Graf senyum ataupun graf masam macam ni. Nampak? So, yang membezakan kedua-dua graf ini adalah pada nilai A ini. So, nilai A ini dia boleh sama ada bernilai positif ataupun bernilai negatif. Ini dia. A greater than 0 bermaksud A ini bernilai positif. A less than 0 ini bermaksud A ini bernilai negatif. Contoh, ini dia contoh dia. Nampak? Nampak tak kat sini? Alright. So, X kuasa 2 tambah 2. Negatif X kuasa 2 tambah 2. Nampak?
So, dalam kes ini, nampak ini kedua-dua ini, dia punya bentuk graf itu berbeza. Satu dia akan berbentuk graf senyum, satu lagi graf masam. Yang mana satu senyum, yang mana satu masam? Ini dia. Kalau A ini positif, maka dia graf senyum. Kalau A ini negatif, maka dia graf masam. Boleh? Jadi dengan erti kata lain, kalau saya merujuk kepada yang ini, maka ini kan nilai dia kan positif kan? Positif 1 kan? Maka dia akan producekan graf senyum. Yang ini. Dan sebaliknya, untuk contoh yang kedua ini, dia akan produce graf masam. Nampak tak? Mana lagi graf senyum dan masam? Tengok ya, ini graf senyum, ini graf senyum, ini graf masam, ini graf masam, yang lain semua senyum. Okey? Boleh? Okey. Jadi, kita lihat dengan lebih detail lagi, graf senyum ini of course dia mempunyai titik minimum, betul tak? Iaitu berada dekat sini. Jadi sebaliknya, untuk graf masam ini, kalau ini adalah dia punya graf dia, lakaran grafnya lah maka dekat sini yang paling tinggi kan. So dia akan mempunyai titik minimum. Titik maksimum, sorry. Boleh? So, jadi adalah beberapa istilah yang kita gunakan, iaitu concave up, concave down dan sebagainya So, ini yang istilah yang kita kerap gunakan bila kita membincangkan mengenai fungsi kuadratik. Boleh nah? Okey. Now, kita lihat satu contoh graf. Ini adalah graf basic bagi fungsi kuadratik, iaitu y sama dengan x kuasa 2. Boleh? So, sekarang ni, based on this graph, kita nak identify what is the domain and what is the range, iaitu julat. So, domain dia, kalau kita perhatikan dekat sini, domain dia adalah all real numbers. Maksud dia, kita boleh ambil mana-mana nilai x dekat sini, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, and cuba kita lihat, kita boleh dapat tak nilai y dia? And of course boleh. Contoh, kalau kita ambil nilai x kat sini, it will hit the graph. Dia akan produce satu nilai y dekat sini. Jadi, dia tertakrif. Sampai kesudah lah, dia akan tertakrif. Sebelah kiri pun sama juga. So, jadi kita katakan domain dia adalah all real numbers. Tetapi, untuk julat, kita perhatikan, julat tu apa? Julat tu nilai y, betul tak? Nilai y kat sini, kita perhatikan, paling-paling pun dia boleh pergi kosong saja, betul tak? Dia tidak boleh ambil nilai negatif kat sini. Sebab negatif 1 ini, dia memang, dia bukan pada graf tersebut. Jadi, untuk nilai y kat sini, paling-paling kita boleh ambil kosong saja. Boleh tak kita ambil 1? Ya, boleh. Sebab, nampak? Boleh. Boleh tak kita ambil 10? Ya, boleh. Okay? So, maksud dia, untuk julat, based on the graph, kita akan perolehi nilai y yang macam mana, y yang lebih besar dan sama dengan kosong. Boleh? Okey nah. So, ini adalah graf basis bagi fungsi kuadratik. Baik, sebaliknya untuk yang ini pula graf masam kan? Graf masam ini, so, jadi nanti kita belajar macam mana kita nak buat sketching. So, saya nak terangkan secara umum dia, kalau kita ada negatif dekat sini, maka dia menunjukkan akan berlaku pantulan pada paksi X berdasarkan graf asal. Graf basis kita. Graf asal kita, graf asas kita adalah yang ini. Okey. Apabila ada negatif, graf yang basic ini akan dipantulkan pada paksi X. Nampak? Sebab itu kita dapat dekat bawah ni. Clear tak? Boleh nah? So, according to this graph, cuba kita dapatkan domain dengan julat dia. Domain dia dapat all real numbers. Ini everybody akan agree punya. Dan julat dia adalah nilai-nilai y. Nilai y yang macam mana? Nilai y yang lebih kurang dan sama dengan kosong. Setuju kan? So, sebab
Paling-paling besar dia boleh buat adalah kosong saja. Negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 100, semua boleh. Tetapi atas daripada kosong tak boleh lah. Sebab dia tak hit the graph. So jadi ini adalah julat dia. Okay. So, do we have any other example? Yes, we have. Ini contoh lagi. Ada lagi banyak tak? Oh, ada lagi. Alright, good. So, jadi ini adalah contoh kedua. Ya, contoh kedua. Kalau kita lihat graf ini, sahaja. Jadi kita dah boleh identify what is the domain and what is the range julat, ya. So domain dia masih lagi mengekalkan all real numbers, semua nombor nyata, dan dia punya julat dia adalah nilai y, kan. So nilai y yang macam mana? Hati-hati kat sini. Nilai y dia paling kecil adalah 2. Dia boleh hit 2 saja. Lepas tu 2 dan nombor-nombor yang lebih besar daripada 2. So sebab itulah kita tulis y lebih besar dan sama dengan 2. Boleh? Okey, so yang ini, ya. So jadi cara kita nak baca dia adalah, nampak, ya. Kalau kita ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 2, so jadi kita baca macam ni, ya. Graf yang asas ni kita akan bergerak, dia akan beranjak, dia akan bergerak sebanyak 2 unit ke atas. Yang ni, ya. Ni cara kita bacalah. Nanti kita akan bincangkan. Tapi sambil-sambil itu kita yang mana-mana jumpa, saya boleh terangkan. Contoh macam tu. Okey, sama juga dengan ini. Kita perhatikan, dia sebenarnya contoh yang ini dia asali datang dari sini. Sekejap. Ini. Okey. So maknanya kita nak tambah macam ni. Kita nak tambah y sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2. So, tambah 2 dekat belakang ini merujuk kepada the whole graph ini akan naik sebanyak 2 unit. Boleh? So, jadi kita dapat yang ini. Nampak? So, once kita obtain this graph, then dia akan jadi mudah untuk kita menentukan domain dan juga julat. Jadi, domain dia adalah all real numbers dan julat dia adalah y yang macam mana? Y yang kurang dan sama dengan 2. Okey? So ini ada beza, ya, yang ni, ya. So seterusnya kita lihat kepada contoh graf yang lain. Ya, ini contoh dia. Baik, kita start dengan ini. Kita lihat. Ada 2 graf dekat sini, warna hijau satu, warna biru satu. So warna biru ini, nampak, ya? Warna biru ini nampaknya dia ada pergerakan, ya. Dia ada pergerakan. So maksud dia, kalau kita mempertimbangkan graf yang asas, dia akan start dengan kosong, kan? Betul tak? Dia akan hit 0 kat sini. Tetapi telah pun berlaku pergerakan. Jadi cara kita bacanya adalah macam ni. Tengok, ya. Nampak, ya? X tambah 1 kuasa 2. So bermaksud, kalau tambah 1, bermaksud graf yang asas itu akan bergerak ke kiri sebanyak 1 unit. Jangan terbalik, ya. Tambah 1 ni bermaksud bergerak ke kiri sebanyak 1 unit. Boleh? Kalau yang hijau ini pula, kita baca macam mana? Kalau nak mudah lah, ya. Kita baca macam ni, ya. Graf yang asas akan bergerak ke kiri sebanyak 1 unit, then dia akan bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Sebab itu kita dapat yang graf warna hijau. Boleh clear tak? Kalau in comparison dengan graf yang ini pula, cuba lihat, ya. Tengok ini, ya. So kita baca dia macam mana yang ini? Yang ini kita baca graf yang asas akan bergerak ke kanan sebanyak 1 unit, yang ini, dan akan bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Sebab itu kita dapat graf hijau. Ini, warna hijau ini. Boleh tak? Ya, itu cara mudah untuk kita baca lah, ya. Untuk kita baca bagi kuadratik. Jadi once kita dah dapat lakaran yang macam ni, saya rasa tidak ada masalah untuk kita declarekan what is the domain and what is the range, ya, julat dia. So untuk yang graf hijau ini, yang graf biru ini, maka domain dia adalah apa? All real numbers, dan julat dia adalah y yang macam mana? Y yang lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, kosong, Boleh? Okey.
Untuk yang warna hijau ni pula, domain dia all real numbers. Dia punya julat dia adalah Y lebih besar dan sama dengan 1. Tengok jap. Ini alright. So, be careful dekat situ. So, ini adalah domain, ini adalah julat. So, in comparison dengan graf yang sebelah ini, kita lihat graf ini pula. Ya. So, graf warna biru ini, kita lihat domain dia adalah all real numbers. Julat dia adalah Y. Y yang macam mana? Y yang lebih besar dan sama dengan 0. Okey. Dan untuk yang warna hijau, okey, domain dia masih lagi sama lagi. Ya, all real numbers. Dan julat dia adalah Y lebih besar dan sama dengan 1. Okey. So, hati-hati dekat sini. Cuma kita jangan tersilap melihat nombor-nombor dekat sini. Sebab kita kena hati-hati dengan apa yang kita nak cari. Kalau Y, tengok pada Y. Okey. So, ini saya beri 2 contoh. Dan kita lihat yang bahagian seterusnya. Yang ini baik, ini apa? So, menukar bentuk umum kepada bentuk piawai bagi fungsi kuadratik adalah penting bagi tujuan lakaran graf. Ya, kita nak menukarkan bentuk umum kepada bentuk piawai. So, cara dia adalah dengan melengkapkan kuasa 2. Ini adalah kaedah dia. Baik, contoh. Contohnya macam ni. Okey, cuba lihat ini Kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tolak 3, ini adalah persamaan umum. Kalau kita lihat ini, kita tak boleh nak agak graf tu macam mana sebenarnya. Kita tahu dia adalah graf tu mesti graf senyum, betul tak? Ya. Tapi kita amat sukar untuk melihat pergerakan dia. Tetapi kalau kita dapat tukarkan persamaan umum ini ke bentuk piawai, lihat. Cuba tengok yang last ni. Yang last ni kan X tambah 3 kuasa 2 tolak 12. Nampak tak? Dekat sini kita dah boleh agak kan? Maknanya ini graf asas akan bergerak ke mana? Kiri ke kanan? Ini ke kiri kan? Graf asas akan bergerak ke kiri sebanyak 3 unit dan akan bergerak ke bawah sebanyak 12 unit. Jadi, kalau kita dapat ini, maka dengan mudah kita dah boleh sketch the graph. Nampak tak? Nampak tak macam dibuat? Dia akan ke kiri sebanyak 3 unit dan akan bergerak ke bawah sebanyak 12 unit. Jadi, nampak? Kita boleh sketching dengan dia. So, since kita dah boleh sketching dia, maka dengan mudah kita boleh identify domain dan juga julat. Boleh. Dan even kita dah boleh tentukan pun sebenarnya titik minimum tu apa sebenarnya. Iaitu negatif 3, negatif 12. So dalam setengah-setengah buku disebut vertex. Vertex tu boleh merupakan titik maksimum ataupun titik minimum bergantung kepada graf ini. Graf senyum ke ataupun graf masam. Ini graf senyum. Graf senyum definitely consists of minimum point. So macam tu. Baik, fokus kita adalah yang ini. Macam mana kita nak buat ini, melengkapkan kuasa 2. So saya beri 2 contoh Saya beri 2 contoh untuk rujukan semua pelajar. So boleh analyze, boleh dapatkan contoh lain dekat mana-mana rujukan. So contohnya macam ni, kita ada we are given a quadratic function. Lepas tu ini adalah cara macam mana kita nak melengkapkan kuasa 2. Okay, so cuba analyze contoh ini dan cuba fahami, dan dengan mudahnya kita akan dapat sketching the graph. Alright. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu fungsi kubik. So dekat sini kita nak fokuskan kepada 1-2 bentuk fungsi kubik sahaja. Fungsi kubik tu adalah fungsi yang ada X kuasa 3 So contoh saya dah beri kat sini. Contohnya Y sama dengan X cube X kuasa 3 ataupun Y sama dengan X cube tambah 1. So jadi kalau kita lihat dua-dua yang ini, kita dah boleh agak kan fungsi kubik tu
akan bergerak macam mana. Contohnya macam ni, kalau kita ada y sama dengan x kuasa 3, ini adalah graf basis dia. Graf basic bagi fungsi kubik. So, maknanya kalau ada dekat belakang ni tambah 1, bermaksud fungsi kubik ni akan naik ke atas sebanyak 1 unit. Nampak tak? Okay, so rajah dia macam mana? So, kita fokus yang ini So, kita fokus yang ini. Yang ini kita bincang kemudian. Alright, fokus yang ini sahaja. Jadi, graf dia yang ini. Ini adalah bentuk asas bagi fungsi kubik. X cube. So, maknanya kalau dia tambah 1, maksud dia seluruh graf ini akan naik sebanyak 1 unit ke atas. Sebab itu kita dapat yang ni. Okay. So, jadi, based on this graph, dua-dua ini kita dah boleh kenal pasti apakah domain, apakah julat. Boleh? So, domain dan julat dia adalah all real numbers. Okay, bagi kedua-dua kes ni lah. So, ini adalah contoh bagi fungsi kubik. So, kita akan fokuskan kepada ini sahaja Walaupun kita ada dua lagi bentuk fungsi kubik yang macam ini, di mana dua-dua ini juga akan memberikan domain dan juga range yang sama. All real numbers. Okay, baik. Kita lihat pula kepada bentuk fungsi yang seterusnya, iaitu fungsi punca kuasa 2, square root Dan berikut adalah beberapa contoh bagi fungsi punca kuasa 2, iaitu y sama dengan square root of x. Lepas tu y sama dengan square root of x tolak 2. Yang ini, yang keempat dan yang kelima. Yang ini So, sekarang ni kalau kita lihat, fungsi yang basic adalah yang ini, iaitu y sama dengan square root of x. Ini basic. Yang lain-lain ni, dia akan berlaku sama ada berlaku pergerakan ke kiri ke kanan ke, ataupun dia akan ada pantulan, reflection. Okay. So, contoh graf. Ini dia. Saya tunjukkan contoh graf basic bagi punca kuasa 2. Yang ini. Ini graf basic Kena ingat ni ini graf basic dia. Jadi, kalau based on this graph, jadi kita boleh easily identify domain dan juga julat. Iaitu domain dia adalah, ini perhatikan betul-betul, x lebih besar dan sama dengan kosong. Dia tak bolehlah nilai negatif. Nampak? Kan? Nilai x di sini, dia hanya boleh start daripada kosong sampai ke sudah. Dia yang ini tak tertakrif. Tak boleh lah. Because it will never hit the graph and produce and give us the y value. Nampak? So, jadi yang ini adalah domain dan ini adalah julat dia. Julat dia adalah all the y value. Y yang macam mana? Y yang lebih besar dan sama dengan kosong. So, semua atas. So, satu lagi bentuk penulisan yang kalau kita nak buat adalah kita boleh buat kosong dalam bracket notation close bracket kosong, lepas tu satu lagi adalah positive infinity open bracket. So macam tu. Yang tu pun boleh. Either one lah. So itu yang pertama. Ingat ini adalah basic graph. Yang kedua, kita lihat contoh dia. Baik, yang ini. Okey, ada negatif dekat situ. Dia ada beza negatif dekat luar dengan negatif dekat dalam. Ada beza Baik. Saya rasa saya ada pernah bincang dekat sini dalam satu contoh kita sebelum inilah ada negatif dekat luar ni. Baik. Untuk yang ini, maknanya dia akan merujuk kepada pantulan pada paksi X. Maksud dia, kita akan based on the basic graph yang ini, kita akan reflectkan dia terhadap paksi X. So, ini yang asal. Kalau pantulkan pada paksi X, dia akan pergi ke bawah lah. So, macam ni alright. So, sebab itu kita dapat graph yang macam ni. Dan according to this graph, kita dah boleh tentukan domain dan juga julat dia. So, domain dia adalah X greater and equal to 0.
dan dia punya y tu adalah y less than and equal to 0. So, lihat ini betul-betul ya. So, ini sebenarnya datang daripada graf ini. So, kalau kita boleh clear macam mana kita faham yang ini, maka yang ini tidak ada apa-apa masalah. Hanya observation from the graph. Boleh? Okay. So, kita pergi kepada contoh seterusnya. You see? Nampak? Graf ni dah beranjak. Dah ada movement sekarang ni. Dah ada orang sebut translasi. Ya, dia dah bergerak ke satu kedudukan yang lain. Jadi, kita baca dia macam mana dekat sini. Jadi, kita bacakan dia. Tengok ya. So, kita nampak sebelah dalam ni X tolak 2 kan. So, maksud dia, daripada graf yang basis, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit. Ini graf basis ya. Graf basis asal dia daripada kosong kat sini. Dia akan hit yang ini. Yang ni. Lepas tu, tapi graf basis ini, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit. Jadi, kita dapat yang ini. Boleh? So, macam ni. So, jadi, kita boleh tunjukkan sedikit pengiraan dekat sini kalau kita nak. So, kita tahu bahawa X tolak 2 ini is greater and equal to 0. Ini saya dah terangkan sebelum ini. Kan? Sebab sebelah dalam ini, paling kecil dia boleh kosong. Yeah? Square root of 0 akan equal to 0. Tapi square root of kecil daripada kosong, contohnya square root of minus 1, it will produce a complex number. Ya, itu kita tak pertimbangkan lah dalam kes kita ni. So, jadi from here kita dah boleh identify the domain dan juga julat. Ini ya. So, X greater and equal to 2 dan julat dia by looking at this graph. So, kita dapati Y equal and Y greater and equal to 0. Boleh? Okay. Now, kita pergi kepada contoh yang lain. Dekat sini, kita lihat. Another example. You see here. So, ini adalah sebenarnya ada satu topik iaitu sketching the graph. Ya. Tapi sambil-sambil tu, saya boleh terangkan lah ya. Supaya dia akan memudahkan kita memahami dengan lebih baik. Okay. Graph dia adalah punca kuasa square root of 3 minus X. Ya, 3 minus X. Baik. Untuk memudahkan, kita cuba buat sedikit bukan pengiraan, tapi cuba kita buat setting macam ni. Setara sebenarnya, cuma kalau kita buat macam ni, dia akan lebih nampak. Jadi, sama je. So, instead of writing 3 minus X, kita boleh ubah sikit. Sebelah dalam ni, kita buat negatif, kurungan, X tolak 3. Sama je sebenarnya. Kalau kita darab balik masuk negatif ni, sama je. Kita dapat ni. Cuma, kalau dekat sini, kita lebih senang membaca dia. Baca dia macam mana? Tengok. Nampak tak? Ada negatif dekat sini. Bukan dekat luar tau. Dekat dalam kat sini. So, dekat dalam ini, dia menunjukkan pantulan pada paksi Y. Yeah? Based on the basis graph. Okay. Lepas ada pantulan tu, kita pantulkan. Nampak tak ini? Graf asal kan macam ini kan. Cuba tengok kursor saya. Asalnya macam ni. So, lepas tu, bila dia pantul pada paksi Y, dia akan ke sebelah kiri. Betul? Dia akan berada kat sini. Lepas tu dia buat apa? Dia ada pergerakan ke kanan sebanyak 3 unit. Dia bergerak ke kanan. Sebab itu kita dapat graf tu yang ini. Boleh? So, macam tu nah. So, jadi based on this, kita dah boleh, dan ada sedikit nilai ya. Saya ada buat dekat sini sikit. Jadi, daripada sini, kita boleh mengenal pasti apakah domain dan apakah julat. So, domain dia adalah X yang macam mana? X yang lebih kurang dan sama dengan 3. Yang ini ya. So, X ini, yang dekat sini tak boleh lah. Yang dekat sini semua boleh. Okey, contoh. Kalau saya ambil 1 katakan. Kalau kita ambil X ni 1,
dia akan hit the graph. Dia akan berikan kita satu nilai y. So maka x tu tertakrif lah. Sebab dia boleh sebab dia dengan satu nilai x, dia would produce the y value. Maka it is defined. So tapi kalau kita ambil 4 katakan, ambil 4 kat sini, it will never hit the graph. So jadi tak ada pairing dia, tak ada nilai y dia. So 4 ni tidak tertakrif. Okay, so domain dia hanya berlaku pada sini sahaja. Dan julat dia seperti biasa, y lebih besar dan sama dengan kosong. Boleh? Okay. Now, do we have an other example? Yes, we have. We have some more. Ada lagi ke? Alright. Dekat sini ya. Okay. We have this example. Please have a look. Kita dekat sini, function dia adalah y sama dengan negatif square root of x plus 2 plus x ataupun x plus 2, sama je. Baik. Pertama-tama sekali adalah tandaan negatif ini. Ini dekat luar. So, bila dekat luar, dia adalah merupakan pantulan pada paksi x based on the origin, the basis graph. Basis graph dia macam mana? Macam ni kan? Basis graph dia kan macam ni. Ya, ini adalah bentuk basis graph dia. Ya, tengok mouse tu, dia akan, ini adalah basis graph. Lepas tu dia pantulkan pada paksi x, so dia akan pergi ke bawah. Nampak? Dia masih hit kosong lagi, dia masih menyentuh kosong lagi. Okey. Peringkat seterusnya adalah, cuba tengok kat sini, dia akan bergerak ke mana ni sebenarnya? Ke kiri ke kanan? Dia akan bergerak ke kiri sebanyak 2 unit. Sebab itulah asal dia dekat sini, dia akan bergerak ke kiri sebanyak 2 unit. So, sebab itu kita dapat minus 2 dekat sini, and the graph is going to be like this. Boleh? So, itu adalah cara dia. So, jadi maknanya sekarang ni, kalau kita nak identify domain ataupun julat, sangat senang. Sebab kita dah ada semua maklumat terutama lakaran ini. So, x going to be greater and equal to minus 2. And y is less than equal to 0. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada fungsi yang seterusnya, iaitu fungsi nisbah mudah. Ya, fungsi nisbah. Baik. Berikut adalah beberapa contoh bagi fungsi nisbah yang kita nak bincangkan yang ada dalam topik inilah ya. So jadi contohnya adalah 1 per x. And remember, ini adalah fungsi yang basis. Kita kena tahu graf asas ini. Sebab from the basis graph ini, baru kita nak cerita kalau dia nak x tolak 2 macam mana, 2 tolak x ni macam mana, negatif 1 per x ni macam mana, dan seterusnya lah. Ya, dia ada banyak variasi. Tetapi dia mesti bertitik tolak kepada graf yang asal. Graf asas lah. Okey, ini adalah contoh ya. Contoh fungsi nisbah mudah. Baik. Contoh graf. Ini adalah contoh graf bagi 1 per x. Ya, ada satu sebelah kiri, ada satu sebelah kanan dan ada satu sebelah kiri. Nampak? Dan masing-masing ini dia langsung tidak menyentuh paksi x dan langsung tidak menyentuh paksi y, baik yang ini ataupun yang ini. Ya. Dia langsung tak sentuh. Dia hanya approaches saja. So ingat, kalau y sama dengan 1 per x, maka graf asas dia adalah yang ini. Boleh? Tapi kalau kita ada negatif 1 dekat luar kat sini, dekat luar, bermaksud akan berlaku pantulan pada mana? Pada paksi x, betul? Jadi, kalau ada negatif dekat luar kat sini, maksud dia, ini akan dipantulkan ke bawah. Yang ini pula akan dipantulkan ke atas. Nampak? Dia akan jadi 1 dekat sini, 1 dekat sini. Clear? So, nanti kita tengok ya. Baik. So, kita fokuskan kepada 1 per x terlebih dahulu. So, based on this graph, kita nak lihat what is the domain and what is the range.
Ya, julat dia. So, domain dia adalah, kalau kita lihat, sebenarnya domainnya adalah semua nombor nyata. Domain dia apa? Domain tu adalah nilai-nilai X, betul tak? So, tengok paksi X ini. Ya, kalau tengok paksi X ini, kita boleh ambil apa-apa nilai X sekalipun sebenarnya. Sebarang nilai X kita boleh ambil. Dia pasti akan hit graph. Kecuali kosong. Nampak tak? Kosong, kalau kita ambil kosong, it will never hit the graph. Maka, kita boleh kata as simple as this. X is the element of real numbers except 0. Nampak dekat sini? Ini salah. Kalau kita declarekan domain bagi F ini sebagai negative infinity to infinity, definitely gonna be wrong. Kalau macam ni sajalah. Sebab, kalau kita buat macam ni, menunjukkan kosong termasuk dekat sini. So, tak boleh lah. Sebab kosong ni, ini is not defined. So, tak boleh. So, the best way untuk tulis adalah yang ni. Yang ni okey. Ini ya. Negative infinity, kosong. Dan kosong ni pun, nampak tak? Kita buat open bracket tau. Ya. Open bracket, maksud dia menghampiri kosong. Kalau close bracket, dia kena kosong. Termasuk kosong. So macam tu. Ya. Negative infinity kosong. Union, kesatuan. Kosong, positive infinity. So macam tu lah. Ya. So either one lah. Sama ada kita nak tulis macam ni, so kita faham. Ya. Kita nak buat macam ni pun boleh juga. Ataupun nak buat dalam bracket notation pun tak apa. Yang ini. Yang ni tak ada masalah apa-apa. So, ini adalah domain dan julat dia adalah sama juga macam domain. Ya, julat tu adalah nilai-nilai Y, nilai Y yang macam mana? Nilai Y yang all real numbers except Y is not equal to 0. Boleh? Okay. So, ini adalah domain dan juga julat dan we have a look dekat ini pula. Ini yang kita bincang tadi kan saya bagi tahu dia adalah reflection pada paksi X, betul tak? So now kita dapat yang ini. Dan kalau kita perhatikan bentuk ini, sebenarnya untuk domain dan juga julat sama macam yang atas tadi tu. Ya, dia sama macam yang atas tadi tu. Okey. Now, kita ada satu lagi istilah, bukan istilah lah, tapi nak bagi tahu, iaitu asymptot. Asymptot tu apa? Asymptot tu adalah persamaan ya. Persamaan asymptot. So, dia ada ni yang mengufuk dan juga ada yang menegak. So, horizontal dan juga vertical. So, in this both two cases, yang ini, kedua-dua asymptot dia, ini, mengufuk dan juga menegak ini, adalah X equal to 0. Okey, contoh ambil ini So, asymptot mengufuk dia adalah yang inilah. Ini adalah asymptot mengufuk dia. Sementara asymptot menegak dia adalah yang ini. Boleh? So, X equal to 0 and Y equal to 0. Right. Okay? Okay. Now, ini contoh graf. Cuba lihat. Kita ada, nampak tak ini? Ini contoh yang lain ya. Nampak tak ada garis dot ni? Ini adalah persamaan asymptot. Ya, ini adalah persamaan asymptot. Di mana asymptot dia adalah X equal to 2. Ya, asymptot dia X equal to 2. Vertical. Okey, vertical. Ini adalah vertical. Ini terbalik. Ya, so ini should be ini adalah menegak So, ini adalah menegak. Sorry yang ini adalah menegak. So, we should return as, mana dia? Right. So, here supposed to be, ini adalah menegak. Ini adalah menegak. Ini menegak Ini adalah mengufuk. Okey. So, jadi kita tengok contoh inilah. Kalau yang paling mudah, kita tengok contoh ini sekejap. Tengok contoh ini Ini.
So contoh ini kita ada kita dapat terangkan dengan lebih jelas mengenai asimptot tersebut. So jadi ada dua asimptot, satu yang ini asimptot mengufuk ni asimptot mengufuk ini iaitu y sama dengan kosong. Macam ni tadilah. Mengufuk ni, yang ni contoh tadi. Ini asimptot mengufuk y sama dengan kosong dan ini adalah asimptot menegak x sama dengan kosong. Okey. So jadi dalam contoh ini dengan jelas kalau kita nak bincangkan mengenai asimptot, maka asimptot mengufuk dia adalah y sama dengan kosong, asimptot menegak dia adalah x sama dengan 2. Kita akan dapati yang inilah. Nampak? Okey. Baik. Jadi contoh ini kita lihat, saya rasa kita dah start boleh faham ya tentang pergerakan ataupun translasi bagi satu-satu graf. So jadi kalau lihat dekat sini, kalau kita lihat yang ni kalau lihat dekat sini, kita lihat yang kita tahu adalah y sama dengan 1/x. Betul tak? Itu adalah graf basic dia punya kan? Di mana satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tetapi ada movement sekarang ni. Movement ni adalah, tengok sini, maka ada pergerakan di mana graf yang basic itu akan bergerak sebanyak 2 unit ke kanan. Sebab itulah kita nampak pergerakan dekat sini. Boleh? Boleh nah? So dia akan bergerak. The entire graph asal tu akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit. Sebab itu kita dapat yang ni. Jadi dari sini, once kita dapat graf ini, maka kita dah boleh declare domain dia. Domain dia adalah x all real numbers, tapi x tak boleh sama dengan 2. Nampak tak? Ini. So the graph itu will never hit 2. Yang ini pun will never hit 2. Dia hanya approaches 2 sahaja. Boleh? Tapi yang lain semua okey. So maksud dia, daripada 2 ke kanan ini, semua tertakrif, kecuali 2. 2 tak boleh. Dan sini, sampai ke kiri, semua boleh. Kecuali 2. Yeah? So sebab itu, kita buat macam ni. So untuk julat, sama. Yeah? All real numbers, except 0. Yeah? So ini adalah untuk julat. Baik, kita pergi kepada yang ini pula. Nampak yang ni? So yang ini sama. Sama macam contoh kalau kita ingat yang punca kuasa 2 tu. Nampak tak? Kita boleh buat sedikit pengiraan dekat sini. Kita tak nak tengok 2 tolak x. Tapi kita nak tengok nanti kalau kita buat bracket dia, kita akan dapat negatif, buat bracket, x tolak 2. Nampak? So macam tu nah. So jadi yang paling penting sekali adalah dia berlaku reflection. Tetapi kali ini reflection itu adalah pantulan pada paksi y. Boleh? Ya, pantulan pada paksi y. Graf asal dia akan berlaku pantulan pada paksi y. Okey, contoh macam ni. Contoh yang graf asal mana? Inilah graf asal, betul tak? Ini graf asal. Kan? Ini 2 ni graf asal. Kalau berlaku pantulan pada paksi y, ini akan pergi sini. Akan jadi sini. Yang ini pula akan jadi sini. Dia akan pergi sini. Pantulan pada paksi y. Boleh? So, satu dekat sini, satu dekat sini. So macam tu. Itu adalah pantulan lah. Reflection. Lepas tu kita lihat. Ada tak sebarang translation? Ada sebarang pergerakan lagi tak? Ya, ada. Iaitu dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit. So, graf itu anjakkan ke kanan sebanyak 2 unit. Boleh? So, once kita dah declarekan the graph sketching tu macam mana, then baru kita dapatkan domain dia. So, the domain should be all real numbers except 2. Yang ini pula, julat dia, y all real numbers except 0. So, yang ni So, maknanya dekat sini, kita ada asimptot, vertical asimptot, iaitu asimptot menegak. Ini yang menegak, x sama dengan 2. Yang mengufuk ini, masih lagi y sama dengan 0. Yang inilah. Okey.
So, lanjutan daripada fungsi nisbah, dia tak habis kat situ. Ada lagi. Sebab contoh yang kita ada, cuba kita perhatikan, kita dah discuss panjang pasal fungsi nisbah mudah ni kan. Cuba kita perhatikan dekat atas ini. It is a numbers, betul tak? Dia suatu nombor kan. Tetapi macam mana kalau dia bukan suatu nombor? Misal dia yang ini. Contohnya macam ni, kita tengok. Tengok ya. Fx sama dengan x tambah 1 per x tolak 2. Ataupun 3 tambah 2x per 1 tolak x. Nampak? Yang atas ini is not a numbers. Instead, it is a function. So, jadi, ini yang saya katakan, bagi fungsi nisbah mudah, terdapat fungsi yang mempunyai bentuk seperti berikut. Yang inilah. Ini adalah dia punya bentuk umum lah ya. Ada A, B, C, D, E dan sebagainya kan. Misalnya macam ni. So, if we compare apa yang ada dalam kotak ini dengan contoh fungsi yang ni. Contoh je lah. Ataupun kita ambil yang B ni. Cuba kita lihat. A, B, C, D ni apa nilai dia. Contoh A ni apa? A ni adalah, ini kita boleh lihat lah ya. A ni apa? Ini 3. A dia apa? A adalah yang ni. 2x. Semasa dia, A tu adalah 2. Nampak? B tu adalah 3. C apa? C adalah negatif 1 dan D adalah 1. Nampak? Kalau yang A pula, A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan negatif 2. Nampak? So, kita tahu semua nilai A, B, C, D tu sebenarnya. Kalau kita nak pakai rumus ini. So, jadi sebenarnya, kita ada dua cara. Sama ada kita nak guna rumus ini, senang aja, kan? We just plug in all the numbers, all the values. First, kita kena identify the values for A, B, C, and D first. Nombor 1. And then, kita plug in all the values into this. Settle. Boleh? Rasanya bukan ini. Kat sini. Sorry guys. Ini kita baru nak identify A, B, C, D tu. Nanti kita masukkan ke dalam sini. Ini. Kotak yang kedua ni. Sorry Nampak tak? So, tadi saya kata ada dua cara kan? Cara tu, yang pertama sekali adalah pembahagian panjang, long division. So, siapa-siapa yang mahir dengan long division, sebenarnya mudah aja sebenarnya, long division ini. Ataupun, kalau nak pakai rumus pun boleh. So, either one. By using the long division or by using the formula. Formula ni memang dah siap ada semua dah. So, A per C tambah alpha per CX tambah D. Masuk je nilai. Alpha tu apa? Alpha tu yang ni. Dia dah siap-siap bagi dah. Okay. So, yang ini saya tak nak ulas panjang. So, boleh check lah ya. How to do the long division for, let's say, kita ada yang ini kan. Sebagai contoh, kita ada X tambah 1 per X tolak 2 kan. So, how we are going to apply the long division for this? Senang je sebenarnya. Tapi, saya tak nak tunjuk kat sini lah ya. Or, otherwise, we can use this formula. So, kita lihat contoh. Ini dia contoh dia. So, kita ada X tambah 1 per X tolak 2. Dan, katakan kita pakai long division ataupun pakai formula, kita finally akan dapat yang ini. 1 tambah 3 per X tolak 1. Nampak tak? So, sekarang ni, by looking at this, kita dah boleh agak dah. Tengok ini saja, kita dah boleh jangka dah apa yang berlaku. Ini kan fungsi nisbah mudah kan, nampak tak? So, jadi, kalau kita lihat yang ini, kalau kita baca graf dia, kita boleh kata macam ni. Fungsi yang, untuk fungsi graf mudah fungsi nisbah mudah, Untuk fungsi nisbah mudah punya basic function, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit dan akan bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Nampak? So, rajah dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia punya asimtot dia ada, asimtot menegak dia, X sama dengan 2. Asimtot mengufuk dia, Y sama dengan 1. Okay? So, ini adalah graf dia. Kita tengok ini dia.
Ini raja dia. Ya. Dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit dan akan naik ke atas sebanyak 1 unit. Dan graf kita masih lagi dalam position yang sama lah. Dia tak ada sebarang reflection dekat sini tak ada pantulan dekat sini. Dia hanya translasi saja, dia hanya pergerakan saja. Boleh? Okey, ini satu contoh. Okey, ini adalah domain dia. So domain dan julat ini saya tak runsing. Sebab once kita dapat the correct graph, it should be fine. Cuma kena tengok elok-elok lah. So ini adalah domain dia. All real numbers except 2. Y pula adalah the julat ni pula adalah all real numbers except 1. Okay, so look carefully here please. Lepas tu, ini adalah asymptote dia. So ini adalah asymptote yang saya sebut tadi lah. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. So asymptote is adalah persamaan Alright. Contoh yang seterusnya, kita bagi 2 contoh lah So 3 plus 2x over 1 tolak x kat sini. So by using either long division or formula, kita akan dapat yang ini. So macam mana kita baca kat sini? Okey, hati-hati kat sini. Nampak? Ini ada negatif x so jadi kena hati-hati kat sini. Akan berlaku reflection dekat sini. Reflection dekat mana? Reflection pada paksi y. Careful So akan berlaku reflection pada paksi y. Dan dia akan ke kiri ke kanan ni. Dia akan ke kanan sebanyak 1 unit. Dia mula-mula akan reflect dulu terhadap paksi y. Lepas tu dia akan bergerak ke kanan sebanyak 1 unit dan akan turun ke bawah sebanyak 2 unit. Semacam tu. So the overall graph akan jadi macam ni. Okay. So now we have the vertical punya asymptote, iaitu x sama dengan 1, dan kita ada horizontal asymptote kita, y sama dengan negatif 2. So hati-hati bila kita nak sketching kat sini. So saya dah terangkan beberapa cara macam mana kita nak sketch the graph easily by just looking at the equation, at the function kat sini, dan kita dah boleh agak macam mana kita nak lakarkan graf tersebut. So daripada sini, it's going to be easy for us to determine the domain and the range. So domain dia, tengok sini kita dah boleh agak dah. X is all real numbers except 1. Untuk julat dia, Y is, sini Y, sorry. So this supposed to be Y. Okay, ini adalah Y. Okay, so Y, all real numbers except negative 2. Okay, so the asymptote is x equal to 1 and y equal to minus 2. Okay guys, so saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. So hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.